Okey, boleh rakam kot. Okey, kamu rakam. Okey, terima kasih. Okey, so untuk pagi ni saya akan berkongsi. Okey, Auni, thank you. Rakam Terima kasih Auni, macam biasa Auni ya. Okey, untuk tu saya akan berkongsi sedikit ilmu yang saya ada tentang penampilan diri dan komunikasi, dan juga saya harapkan ilmu yang kamu dapat pada pagi ini kamu kongsikan dan sebarkan kepada rakan-rakan kamu yang lain. Okey, kamu adalah 20 orang calon yang terpilih daripada sesi temuduga. Alhamdulillah. Okey, dan kamu akan bertanding dan akan dalam sesi undi nanti. So siapa yang terpilih, Alhamdulillah, dan siapa tak terpilih, jangan putus asa. Okey, ilmu yang kamu dapat daripada sesi yang disediakan oleh Sekretariat Kepimpinan Pelajar ni bagus. Okey, untuk kamu guna pada masa hadapan. Sebabnya kena tahu dalam diri seorang manusia ni kan, manusia ni kita pun sebenarnya khalifah di bumi Allah ni, kita adalah pemimpin. Kita semua ni adalah pemimpin. Dalam sedar ataupun tak sedar, kita semua adalah pemimpin. So dalam diri seorang pemimpin, kita perlu tambah baik diri kita. Okey, ilmu yang saya bagi pada hari ini, okey, saya niatkan untuk kita sama-sama perbaiki diri, kamu perbaiki diri, saya pun perbaiki diri saya sebagai seorang guru, okey, sebagai seorang manusia dan juga sebagai seorang khalifah. Okey, seterusnya Afiq. Next. Okey, tujuan, okey, justifikasi, yes, nampak. Terima kasih Afiq. Tujuan utama untuk kita, untuk modul ni diperbincangkan, okey, pertama adalah untuk bina penampilan diri pemimpin pelajar. Okey, untuk kamu semua ni, 20 orang ni, untuk bina penampilan diri kamu. Kamu nak kena tahu apa itu penampilan diri sebagai seorang pemimpin. Yang keduanya sebagai pendedahan, pendedahan terhadap etika penampilan diri. Etika sebagai seorang pemimpin. Etika yang kamu kena bawa, etika yang mana kamu boleh bawa sehingga kamu keluar nanti bila kamu masuk U dan bila kamu bekerja nanti. Okey, yang seterusnya bertujuan untuk membangunkan keyakinan diri kamu dan keupayaan diri kamu sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin. Mana tahu rezeki kamu, salah seorang pada kamu jadi pemimpin negara pada satu hari nanti. So ilmu-ilmu yang kamu dapat pada hari ini boleh digunakan untuk membangunkan keyakinan dan keupayaan diri kamu sebagai pemimpin dalam mendepani organisasi dan masyarakat. Apa yang dimaksudkan organisasi? Organisasi adalah organisasi di mana kamu bekerja, di mana kamu belajar. Sekarang ni kamu belajar di mana? MRCPDRM. Organisasi itu siapa yang terlibat? Rakan-rakan kamu, guru-guru kamu, staf dan kaki tangan sokongan. Itu adalah organisasi. Okey? So seterusnya Afiq. Sebelum kita pergi lebih lanjut, ada 3 perkara yang cikgu akan bincangkan pada hari ini, iaitu pertama adalah penampilan diri. Yang kedua adalah etika, yang ketiga adalah personality. Ada 3 perkara yang kamu kena tahu sebagai seorang pemimpin. Okey? So first of all, awak kena tahu apa itu keterampilan. Okey, keterampilan diri kamu. Keterampilan adalah satu takrifan yang mana digunakan sebagai peralatan kelengkapan kemuliaan kepribadian. Dalam diri kamu tu, keterampilan kamu tu daripada daripada atas sampailah ke bawahnya, keterampilan boleh ditakrifkan sebagai peralatan kelengkapan kemuliaan kepribadian. Peribadi kamu yang keluar, okey, untuk membina, membela dan memelihara harga diri apabila berdamping dengan orang lain. Okey, diri kamu sendiri. Okey, siapa saya sebagai Nur Auni Afrina? Siapa saya sebagai Abrisam Abasi? Siapa saya sebagai seorang Muhammad Syahiran? Siapakah saya? Siapakah, apa keterampilan yang saya bawa sebagai diri saya? Siapakah saya sebagai seorang Nur Farzana? Okey, macam cikgu, siapakah saya seorang Nur Safarina? Okey. Keterampilan ni bukannya untuk orang ingat keterampilan orang kena ingat aku sebagai, bukan. Keterampilan ni adalah awak bawa diri awak sendiri. Kelengkapan awak punya diri awak, apa yang ada dalam diri awak, ini awak bawa sebagai diri awak. Okey, seterusnya. Afiq. Okey, keterampilan peribadi pelajar adalah salah satu bentuk kemahiran komunikasi.
kemahiran sebelum tu. Komunikasi dan kepentingannya dalam mendepani cabaran masa depan. Kenapa dikatakan kemahiran komunikasi? Ini kajian dilakukan oleh Ibrahim dan Mahbub 2021. Okey, di mana dia adalah bila diri awak tu, awak dah bawa mesej kepada orang luar. Contoh, awak bawa diri awak macam seorang yang sangat cool. Oh, pelajar tu cool lah. Okey, Aisyah tu sangat cool. Awak dah bawa satu mesej. Okey, komunikasi itu salah satu bentuk mesej penyampaian maklumat kepada manusia lain, kepada individu lain. Okey, dan kepentingan dan keterampilan awak ni, awak nak bawa diri awak pada masa hadapan. So sebagai pemimpin pelajar, awak kena ingat bila awak terpilih nanti, awak kena ada keterampilan peribadi yang mana keterampilan tu adalah untuk membantu organisasi awak untuk menguruskan organisasi. Membantu organisasi untuk menguruskan ahli-ahli dalam organisasi. So konsep keterampilan dia ada 3 elemen utama yang kamu kena tahu. Pertama, kemahiran berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi ni dia ada komunikasi secara lisan maupun bukan lisan. Kemahiran kepimpinan. Kemahiran kepimpinan saya percaya Ustaz Razi dah sentuh tentang berkenaan hal ini di mana kamu dah belajar apa itu asas-asas kepimpinan yang kamu kena tahu sebagai seorang pemimpin pelajar. Dan kemudian kemahiran bekerja. Kemahiran bekerja ni kalau kamu dari segi sudut sebagai seorang pelajar, kamu tahu macam mana nak menguruskan organisasi. Contoh bila kamu terlibat dengan BOP, aktiviti BOP, kamu tahu macam mana nak menguruskan, nak bekerja, nak mengelola sebuah majlis majlis graduasi contohnya. Perhimpunan rasmi. Itu adalah kemahiran bekerja dalam kumpulan. Okay. Kamu sebab BOP, kamu kena bekerja dalam kumpulan kecil untuk mengelola sebuah kumpulan yang besar. Okey. Mengelola kumpulan besar. Contoh, kamu nak buat majlis perhimpunan rasmi. Kamu kena uruskan dari segi mula pelajar masuk dewan sehingga dia macam mana kamu nak kontrol dari segi kawalan dalam dewan, macam mana PA system, macam mana teks, macam mana pengurusan guru, macam mana waktu pengurusan masa yang lengkap. Itu adalah teknik-teknik yang mana kamu kena belajar tentang kemahiran bekerja dalam kumpulan. Kamu tak boleh buat seorang-seorang kamu. Kerana kamu kena buat dengan rakan-rakan kamu. Okey? So kemahiran komunikasi adalah hasil dari keterampilan dan penampilan diri Penampilan diri kamu seseorang individu manakala kemahiran kepimpinan dan bekerja adalah hasil tindakan tingkah laku dan sasiah individu. Okey? Dia all in sebenarnya semua tu. Penampilan diri, sasiah, personality, semua tu menampakkan diri kamu sebagai seorang pemimpin. Ini yang kamu kena tahu apa itu penampilan diri. Okay, next Afiq. Next. Okay, so kamu kena tahu keterampilan sosial Keterampilan sosial kamu bila kamu bawa sebagai seorang pemimpin ada 3 perkara yang kamu kena tahu. 3 konsep ni kalau kamu pegang, insya-Allah kamu tahu kamu boleh berjaya sebagai seorang pemimpin. Pertama, menghormati dan mengutamakan orang lain. Menghormati dan mengutamakan orang lain. Macam maksudnya apa dia? Dalam organisasi MRCPDRM yang terlibat rakan kamu, guru kamu, kaki tangan awam kamu. Kawan kamu, jangan sebab kamu terpilih sebagai pemimpin, oh aku boleh bercakap dengan kawan-kawan. Kawan-kawan kena dengar cakap aku. This is not the way untuk jadi seorang pemimpin. Okay. Yang kedua, kebijaksanaan budi bicara. Okay. Ini yang dikatakan komunikasi skill tu. Macam mana kemahiran berkomunikasi kamu dalam kebijaksanaan kamu menuturkan kata budi bicara kamu dalam menyampaikan maklumat bagaimana. Yang ketiga, cara gaya yang betul. Itu adalah berkaitan dengan teknik. Ini adalah teknik mempengaruhi. Okey? Sebagai seorang pemimpin, kamu kena tahu teknik mempengaruhi orang lain. Okay, teknik mempengaruhi
Syukur ni. Okey, bersyukur. So, sasiah diri ni kamu kena keluarkan diri kamu macam mana kamu nak nampakkan orang dia nampakkan kamu sempurna. Kita bukan sempurna sebenarnya, tapi pemimpin akan buat diri sebagai seorang, akan jadikan diri dia sebagai seorang yang sempurna. Okey? Ada gelisah ke, ada cemas ke, ada takut, sedih lain, ada kematian. Janganlah tengah-tengah kematian, ada kematian nenek ke apa, senyum. Alhamdulillah, syukur. Tak boleh. Dia kena pada tempatnya. Okey, kena pada tempatnya. Okey, next. Next, Afiq. Etika. Seterusnya kamu kena tahu etika penampilan sebagai seorang pemimpin pelajar. Ada 5 benda yang awak kena tahu. 5 perkara ni awak kena simpan. Pertama, peraturan pergaulan budi bahasa dan adat tertib. Peraturan pergaulan, kamu kena tahu ada adab pergaulan kamu antara lelaki dan perempuan. Sebab apa? Dalam pemimpin pelajar, kamu dah akan duduk dalam satu organisasi. Kamu akan kena standby, kamu kena bersedia, kamu akan bekerja antara lelaki dan perempuan. Yang keduanya, definisi etika, komunikasi dan interaksi. The way kamu communicate, the way kamu interact with others. Yang ketiga, peraturan dalam tingkah laku sosial. Peraturan tingkah laku, kamu kena tahu tingkah laku sosial yang ada dalam organisasi kita di sekeliling masyarakat kamu. Okey. Yang keempat, ketetapan kod imej majlis. Kod imej majlis ni perkara utama kamu sebagai pelajar dan juga perkara utama kamu sebagai seorang pemimpin. Kamu kena tahu etika kamu. Yang kelima adalah hukum dan peraturan lazim dalam majlis. Hukum dan peraturan lazim ni selalunya dikaitkan dengan cara kamu duduk, cara kamu berdiri dan cara kamu bercakap. Okey, kita akan pergi selusuri lebih detail satu persatu. Okey, next Afiq. Pergaulan. Pergaulan dalam bahasa Arab ditakrifkan sebagai ikhtilat yang berasal daripada kalimah khalata yakhlutu khaltan yang bererti bercampur. Bercampur antara lelaki dan perempuan yang mana boleh berkahwin. Okey. So pergaulan ni merujuk sebagai proses sosialisasi antara manusia. Contoh antara saya dengan Ashraf, saya tak kenal dia. Macam mana bergaul, okey, bercakap, bersosial. Baru saya kenal Ashraf, Ashraf kenal saya. Okey. So Muhammad Su'ad, ini adalah pekaji dia buat satu kajian, dia mengatakan ada 3 jenis, ada 3 peringkat pergaulan. Pertama perkenalan. Yang kedua kita faham. Yang ketiga peringkat tolong menolong. Okey, peringkat-peringkat lain ada. Tapi peringkat ini yang berlaku yang utama dan peringkat lain yang wujud selepas tolong menolong tu. Kamu kenal lebih mendalam. Okey? So dalam peraturan pergaulan kamu kena tahu, kamu kena jaga batas pergaulan kamu sebagai lelaki dan perempuan. Tak kiralah kamu Islam ataupun agama-agama lain. Kena ada batas dan adab pergaulan. Adab tertib, peraturan pergaulan pertama memelihara pandangan. Tak payahlah tengok mata macam Hidayat tengok saya, tengok muka cikgu pun tengok muka kan. Saya bukan macam Datuk Vida kan, saya tak ada duit macam Datuk Vida lain. Okey. Yang kedua, menutup aurat dan sopan. Tutup aurat dan sopan. Tutup aurat dan sopan. Pada perempuan pakai tudung, pada lelaki pakai seluar elok, pakai baju elok, berkancing dan tutup tangan. Yang kamu kata, saya pernah tengok ada seorang cikgu tu nama Nurul Safina pengan pendek tu, cikgu tu biarkan dia. Dia kena tambah baik diri dia saya rasa. Kamu tutup aurat dan sopan. Sebab apa? Kamu pemimpin pelajar. Jadi pastikan diri kamu lengkap bersopan daripada atas ke bawah. Tadi kita dah tengok kan kemasan diri. Ada pakaian, ada wangian apa semua. Janganlah pula kamu pakai wangi semata-mata jumpa. Oh saya nak pergi jumpa ni lah. Adib lah. Sebab tu saya kena pakai wangi ni. Jangan anggap macam tu. Okey. Kemasan diri kamu bawa adalah untuk buat diri kamu. Tapi jangan bertujuan untuk peringkat kepada ke arah maksiat. Jangan. Yang seterusnya tidak berduaan dengan bukan haram. Okey. Pastikan kamu berjumpa secara terbuka. Dalam berdua itu kalau perlu carilah orang ketiga dan juga ke orang keempat dan seterusnya. Ada kena jaga kata dan kawal perbualan. Ya, kawal kata-kata kamu. Apa yang kamu kata itulah menggambarkan diri kamu. Itu yang dikatakan peraturan pergaulan, budi bahasa dan juga adab tertib. Kamu kena tahu pergaulan kamu, cara kamu berbudi bahasa, cara kamu beradab tertib dengan manusia lain menggambarkan juga didikan asas kamu dari mana? Dari rumah. Okey? Boleh? So next Afiq.
Afiq next. Afiq next. Afiq, next Afiq. Okey, ini contoh dia. Kamu tengok majlis kita. Tengok kat situ, adab. Kat situ macam mana pelajar disusun. Tengok dalam mesyuarat tu, sebelah lelaki-lelaki, sebelah perempuan-perempuan. Macam mana kamu duduk dalam tu, ada majlis graduasi, ni adab kamu dalam majlis graduasi. Okey, contoh adab tertib kamu, bila cikgu cakap, kamu fokus. Ni contoh dekat dalam dewan, kita tengok pelajar lelaki, pelajar perempuan, pergaulan dia macam mana, adab dia macam mana. Menghadap ke hadapan bila duduk dalam satu majlis. Majlis graduasi kamu tengok, tu adab pergaulan dia macam mana, diasingkan lelaki dan perempuan. Okey, seterusnya. Seterusnya komunikasi Seterusnya komunikasi. Kemahiran komunikasi merupakan tonggak kepada keterampilan dan penampilan peribadi seorang individu di mana manusia berinteraksi untuk saling memahami dan antara satu sama lain, dan juga kemampuan untuk interaksi ini adalah kita boleh bergaul dengan baik dengan orang lain. Okey, nak tunjukkan kita boleh bergaul baik dengan orang lain, dan kemahiran komunikasi ini juga adalah salah satu kemahiran untuk sampaikan maklumat kepada manusia lain. Sebab tu komunikasi adalah salah satu ciri-ciri penampilan diri yang baik. Kan tadi saya kata penampilan diri baik pada muka, bibir, suara. Suara, bibir tu komunikasi. Yang keluarkan komunikasi kamu. Yang ketiganya, kemahiran komunikasi yang lancar termasuklah kemahiran bertutur, bertanya, mengeluarkan empati, mendengar. Juga kemahiran bukan lisan. Contohnya bahasa tubuh badan, mata, intonasi suara. Cikgu lag lagi ke? Tiga. Cikgu. Kenapa? Cikgu lag ke? Saya rasa lag. Oh ya ke? Line saya okey tadi. Kenapa pelik? So komunikasi ni kamu tengok dia ada formal, ada tak formal, ada secara lisan dan juga bukan lisan. Okey, formal ni kamu kena tahu di mana kamu bawa komunikasi kamu secara normal. Contoh, dalam cara formal ni contoh majlis himpunan rasmi, graduasi, kamu ada cara komunikasi kamu. Contoh masa tu ada penceramah luar. Ada gaya kamu, sama ada kamu panggil dia tuan, encik kan, doktor. Okey, contoh kalau kata MRCM Kuala Kangsar dia banyak berurusan dengan diraja punya, ada dia punya sultan. Kena ada tata susila dia. Okey, ada cara formality dia. Tidak formal ni macam contoh kamu dalam kelas, kamu dengan guru. Okey, kamu tidak formal, dia bukan majlis formal, tapi kamu masih lagi ada teknik berkomunikasi dengan guru. Okey, lisan dengan bukan lisan. Lisan ni kamu suara sampaikan, kesian je kamu, bagaimana kamu bertanya. Bukan lisan ni pergerakan tubuh badan kamu. Macam mana kamu komunikasi dengan orang. Cara gerakan bibir kamu, cara gerakan mata kamu, riuk muka kamu, itu adalah bukan lisan. Okey, kadang-kadang tangan kamu, gaya tubuh badan kamu, tangan kamu juga menunjukkan komunikasi bukan lisan. So sebagai pemimpin, kamu kena tahu teknik-teknik dan juga cara untuk berinteraksi dengan baik. Okey, seterusnya. Okey, tingkah laku. Ini saya nyatakan tingkah laku bermasalah lah. Masalah tingkah laku kamu boleh tengok split into positif and negatif. Positifnya kalau jadi pemimpin kamu proaktif, pintar, cergas, cepat belajar dan ingin tahu. Kamu nak tahu, contoh kamu dapat topik, saya nak belajar tentang macam mana nak mengendali sebuah perhimpunan. Macam mana nak mengendalikan sebuah meeting. Itu contoh tingkah laku yang positif. Tingkah laku yang negatif, destruktif. Destruktif ni yang benda yang sangat-sangat kasar.
Contoh kamu suka gelak, kamu suka tolak orang, kamu suka dalam ni, dalam perhimpunan, woi diam, tengah-tengah pengatur cakap, woi diam. Itu contoh destruktif. Destruktif ni kamu banyak diam. Orang marah lah kamu, orang kata apa lah kamu, kata kau lah cikgu Jom marah. Kamu ni tak buat kerja, diam. Dia tengok dalam mesyuarat ni kan, dalam taklimat ni saya cuma panggil lah nama kamu, Syazlina. Diam, tak jawab. A tak, B tak, C tak, E tak. Itu contoh tingkah laku. Okey, tingkah laku bergantung ni adalah satu tingkah laku di mana kita tak tahu dia dalam kategori apa. Dia macam loss of control tau. Dia lost control, dia tak tahu dia kat mana. Disruptif dia tahu dia seorang yang sangat agresif, dia pasif sangat. Even dalam mesyuarat kau kata, okey, kena buat mesyuarat, kena contohlah. Natasha, kamu kena uruskan tentang majlis girls night katakanlah. Ya pun tak, tidak pun tak, ataupun tak buat langsung. Itu bezanya tu. Macam bergantung ni, kadang-kadang kita nampak dia kepada agresif, kadang-kadang kita nampak dia cara disruptif. Dia tak tahu, dia lost control, dia tak tahu yang mana-mana. Itu yang dia kata tingkah laku bergantung. Okey, seterusnya. Seterusnya Afiq. Ni contoh tingkah laku. Kamu tengok tingkah laku ni. Tingkah laku pertama tu. Okey, back balik tadi tengok gambar tu. Kamu boleh tengok sendiri lah rakan kamu. Dan kamu nilai balik, adakah aku dalam gambar yang dinyatakan sini? Adakah aku dalam gambar ni Hanani, ni pelajar batch 2017. Okey, yang ni batch yang baru ni, batch yang baru, batch yang keluar ni nama apa? Ikmal, batch Ikmal. Yang ni batch 2016. Itu batch. Okey. So next, etika. Okey, ketetapan kod image majlis. Etiket sosial, okey. Etiket sosial ni didefinisikan sebagai satu bentuk cara upacara yang diwujudkan diamalkan dalam profesion atau hubungan rasmi. Okey, etiket ni maksudnya kamu berpegang pada satu etika di mana bentuk cara upacara rasmi tu kamu kena pegang dia. Contoh kamu pelajar MRSM, kamu akan duduk dalam keluarga MRSM dan kamu akan pegang apa norma dalam MRSM. Contoh, pelajar MRSM pakai baju warna peach. Pelajar MRSM sembahyang di masjid sendiri. Pelajar MRSM duduk dalam asrama. Pelajar MRSM ada lagu marah. Itu adalah etiket-etiket sosial sebagai pelajar MRSM. So, untuk ketetapan kod imej majlis, pelajar MRSM ada kod pakaian yang mana ditetapkan oleh pihak MARA dan wajib dipatuhi oleh pelajar. So untuk jadi seorang pimpin pelajar, kamu kena tengok balik sebelum-sebelum ni betul ke tak baju aku pakai. Bersih ke tak baju aku pakai. Iron ke tak baju aku pakai. Aku ikut ke tak kod image majlis. Contoh hari Isnin kena pakai baju warna peach, kamu pergi pakai baju warna biru. Hari Rabu kena pakai baju Coca-Cola, awak pergi pakai baju sukan. Waktu PJ kena pakai baju sukan dengan kasut sukan, kamu pergi pakai kasut sukan dengan sepatu. Beza ya. Sangat beza. So boleh tengok Afiq. Kita tengok. Ini uniform hari Isnin, uniform hari Selasa. Okey, kamu tengok. Hari Ahad kamu pakai uniform hari Ahad, pakai baju warna apa Zarin? Zarin, pakai baju warna apa hari Ahad? Biru. Zarin, hari Ahad pakai baju warna apa? Biru. Hari Isnin pakai warna peach, hari Selasa warna biru. Hari Rabu pakai warna apa Zarin? Rabu pakai beige. Beige. Okey. Untuk hari Khamis pakai baju warna apa? Apa tu Natasha? Hari Khamis pakai baju apa Natasha? Baju batik. Yes, bagus. Okey. So kamu tengok sendiri, dan ini saya ada kongsikan dalam file nanti. Kamu boleh tengok sendiri apa yang saya kongsikan dan kamu boleh tengok balik. Okey, boleh? Isnin baju beige, Selasa uniform biru dan seterusnya Afiq. Kamu tengok tu kain macam mana. Pakai kain dalam, kasut berstokin. Jangan jadi pemimpin takkan stokin jangan teruk sangat. Okey, hari Rabu ada baju uniform, hari Khamis baju batik. Kamu di sini di MRSM PDRM ni kamu tak bekerja hari Jumaat. Kalau bagi contoh MRSM yang bekerja bersekolah, pelajar lelaki dia wajib
baju Melayu putih dan bersamping lengkap. Samping ikut MRSM. Macam kat sini MRSM PDRM ada samping dia. MRSM Mersing ada samping dia. MRSM Mencih ada samping dia. Kalau saya mengajar di MRSM Mersing sebelum ni, baju hari Jumaat, kalau kelas hari Jumaat, baju Melayu, okey, pelajar perempuan akan pakai baju biru dan samping dia samping yang dipakai oleh pelajar lelaki tu. Dia buat kain. Yang tu baju dia. Baju batik-batik lah. Ini kain baju lain. Ini memang tema untuk hari Jumaat saja. Okey? Boleh? So kita tak kerja kita tak sekolah hari Jumaat, so tak adalah benda tu. Okey? Boleh? So next Afiq kita tengok balik. Dia ada baju hari Rabu, hari Khamis, seterusnya kita tengok pula ikut majlis kita. Afiq next. Hari Jumaat. Okey, pakaian kebangsaan. Lepas tu smart casual. Smart casual, katakanlah lepas ni kamu di BDOP kamu kata nak wujudkan satu hari smart casual. Okey, hari smart casual maknanya hari korporat. Pakai sini smart casual, ada baju korporat yang pakai bersama dengan coat tu, blazer tu. Yang tu ada juga. Ni smart casual. Semua contoh smart casual ni pada hari apa? Ada ASG. Smart casual. Ada webinar. Okey, yang ni smart casual. Seterusnya Afiq, seterusnya. Ni kelas persediaan malam. Kamu tengok macam mana pakaian dia. Lepas tu pakaian keluar ke bandar. Okey. Semua MRSM macam ni sebenarnya kalau kamu nak tahu. Okey. Tengok pelajar perempuan pakai tudung dia kena jek kat tengah-tengah. Pelajar lelaki baju premium matap. Okey, seluar slack. Bukan seluar jean Zarin. Bukan seluar jean, seluar slack. Okey. Siapa yang seluar jean lepas ni kenalah begitu rakan-rakan tak boleh pakai seluar jean. Seluar cotton jeans tu tak boleh. Dia seluar slack. Seluar slack dia lembut kain dia. Okay, next. Ni pakai sukan. Okay, ni pakai sukan. Contoh yang saya tunjukkan gambar sebelah ni graduasi. Ini adalah graduasi pada tahun 2017. Kita buat dewan di high-tech pada ketika itu. Di Amrek. Awak ada masa tu? Tak, saya tahu Dewan tu. Dewan Amrek tu, so kita graduasi di situlah. Ini pakaian kod majlis graduasi. Wajib berbaju baju Melayu lengkap dan bersongkok. Seterusnya pelajar perempuan boleh pakai baju kurung ataupun baju kurung moden. Ini contoh dia. Pada ketika itu, masa tu saya AJK Protokol bersama Cikgu Faizil dan Cikgu Jo, kita tetapkan pelajar perempuan boleh pakai tudung warna krim. Memang cantik lah kalau kamu tengok. Sebelum ni pakai tudung warna putih, tapi kita bagi kelonggaran untuk pakai tudung warna krim dan sesuai dengan jubah graduasi pada ketika itu. Okay, so next. The last one ni memang penting lah, peraturan dan hukum. Okay, next. Afiq. Yang ni saya katakan tadi, hukum dan peraturan dalam majlis. Cara duduk, cara berdiri. Benda ni yang paling orang tak buat. Paling orang lupa nak buat. Cara duduk dan cara berdiri. Ada tak cara berdiri dia tongkat kaki sebelah? Tak ada. Cara duduk dia ada tak kangkang-kangkang? Tak ada. Dia rapatkan kaki dan disengitkan sebelah kiri maupun sebelah kanan dan tangan dirapatkan. Itu contoh cara berdiri yang secara sopan. Lepas ni kamu jadi pemimpin, kamu duduk di bahagian depan masa buat pimpinan, jangan duduk kangkang Zarin. Cakap kat kamu jangan duduk kangkang, rapatkan kaki. Okey, rapatkan kaki, pelajar perempuan rapat kaki dan duduk dengan cara yang tegak. Dan badan tegak. Okey, janganlah bongkok tengok pula cikgu mana. Cikgu mana tak hadir. Cikgu tu tak hadir. Jangan percaya cikgu pula. Okey, menghadap ke hadapan, menghadap ke audiens. Okey, boleh? Sebab kamu kena tahu. Bila dalam perhimpunan, kamu menghadap rakan-rakan kamu. Rakan-rakan kamu ni ada 480 mata. Ada sepasang mata jadi jarak dah dengan 2, lebih kurang 900 punya mata. Tengok kamu. Yang 14 orang BDOP tu. So boleh bayang tak berapa ramai yang melihat jika kamu ada masalah, kamu tak tahu apa itu peraturan dalam majlis. Okay, next. Seterusnya kita sentuh pada bab yang paling utama lah. Okay, bab paling utama personality sebagai seorang pemimpin. Personality. Okay, ni sebelum kita pergi sentuh, kita tengok petua penampilan diri yang positif. Okay, apa yang kamu buat tadi, kamu baca penampilan diri dan kamu tengok artikel. Pertama, pamerkan air muka yang senyum, yang mesra dan senyum. Bersifat peramah dan melafazkan doa ataupun salam. Perkenalkan diri, bersalam dan tunjukkan minat. Okey, kena positifkan diri Jangan salam tengok macam dengan Piramli, senyum. Tak mau. Betul-betul shake dengan cara yang betul.
Ingat nama orang yang baru kenali ataupun kamu kata, saya Zahrin, boleh perkenalkan diri anda? Saya Natasha, boleh perkenalkan diri anda? Cakap dengan cara yang berhemah dan perlihatkan diri dan rasa selesa. Kena bawa keselesaan antara kamu dan juga orang yang kamu jumpa. 5 petua penampilan diri yang positif. Okey, seterusnya Afiq. Okey, personality sebagai seorang pelajar. Ini yang kamu kena tahu. Ini yang kamu kena groom. Ini yang kamu kena cari, kena gali sebagai seorang pemimpin. Ini yang cikgu pun masih mencari dan masih lagi mencari dan masih lagi menggali untuk jadi seorang guru. Untuk jadi seorang ibu di rumah. Personality. Personality berasal dari perkataan Latin yang membawa maksud persona. Persona. Personality adalah suatu sistem psikofizikal yang dinamik di mana menentukan ciri-ciri tingkah laku yang bersesuaian dengan persekitaran kemanusiaan dan fizikal. Personality kamu. Siapakah saya? Itulah personality kamu. Persona diri kamu yang mana kamu bawa diri kamu keluar ke dunia luar. Itu adalah personality. Kamu kena ada personality kamu sebagai seorang pemimpin yang mana dalam tu lah ada tingkah laku kamu, dalam tu ada komunikasi kamu, dalam tu ada sasiah diri kamu, dalam tu ada kemasan diri kamu, dalam itu adalah kamu. Dalam itu, siapakah aku? Tanya balik, siapakah aku? Personality bukan untuk orang ingat awak, bukan. Personality ni adalah untuk kamu bawa diri kamu dan kamu yakin dengan diri kamu. Kamu tahu sebagai diri kamu. Dengan ilmu-ilmu yang kamu tahu etika kamu, pergaulan kamu tahu cara berkomunikasi, kamu tahu cara diri kamu tahu cara nak kemasan diri, semua ada. Itu adalah personality kamu. Okay, next Hafiq. Next Hafiq. Ciri-ciri personality pemimpin. Yang ni kamu kena tahu. Rohani. Kamu kena ada ilmu rohani. Sebagai seorang Islam, pastikan diri kamu jaga solat 5 waktu kamu. Jaga solat, cari masa untuk baca Al-Quran. Cari masa kamu. Kerana kamu tahu sesungguhnya bila kamu mencari masa kamu simpan masa kamu untuk baca Quran, Allah akan simpan masa kamu untuk kamu dapat diri kamu dengan Allah. Ingat itu. Yang kedua jasmani. Jasmani apa? Jaga kesegaran, jaga tubuh badan supaya sihat dan kekal cergas. Yang kedua. Yang ketiga kemahiran apa? Kemahiran berkomunikasi, kemahiran mempengaruhi, kemahiran berkata-kata, kemahiran berfikir, kemahiran bertindak, kemahiran belajar, kemahiran menguruskan, kemahiran, banyak kemahiran yang kamu kena tahu. Adab dan budi. Adab dan budi. Apa yang kena tahu adab dan budi? Tingkah laku, sasiah kamu, persona diri kamu. Itu adalah adab dan budi. Kamu bila adab budi, kamu kena tahu adab bila kamu berhadapan dengan rakan kamu. Adab bila kamu berhadapan guru kamu. Adab bila kamu berhadapan dengan dunia luar. Adab dan budi. Kena tahu bila adab dan budi ni, dia susu galur dia, asas dia daripada rumah. Bila kamu beradab dengan ibu atau bapa kamu, bila kamu jaga adab kamu dengan adik-adik kamu, automatik kamu adalah orang yang sangat beradab bila berhadapan dengan manusia lain. Seterusnya disiplin. Nak jadi seorang pemimpin, kena ada disiplin yang sangat tinggi. Disiplin masa. Disiplin masa. Kenapa? Dalam pemimpin ni, kamu takkan ada masa untuk diri kamu, kamu cuma ada masa untuk manusia lain. Kamu cuma ada masa untuk menjadi lebih baik, untuk buat yang terbaik kepada manusia lain. So, cari masa kamu. Disiplin masa kamu. Disiplin penampilan diri kamu. Disiplin komunikasi kamu. Disiplin yang saya pegang sampai sehingga sekarang adalah masa. Bila masa kamu jaga, insya-Allah kamu akan tersusun. Okey? Seterusnya yang last kali, image. Image. Kamu kena tahu bila image kamu bawa ni, kamu bawa image kamu bawa image ibu bapa kamu bawa image rakan kamu bawa image kamu dan kamu bawa image organisasi. Bila kamu bawa dia, oh siapa pelajar tu? Marsa PJRM. Adakah kamu pergi mana-mana orang kata, oh tu adalah Hidayat Afiq? Tak. Kamu pergi mana-mana, tu budak mana tu? Budak mana? Marsa PJRM. Budak mana tu? Marsa PJRM. Even dalam masjid pun, budak mana yang tidur dekat dalam masjid tu? Budak Marsa PJRM. So tolong kita kena jaga image. Bila jadi ada pemimpin, kamu kena ada 6 personality ni. Kena ada 6 ciri personality yang mana personality ni yang membentuk kamu. Orang nampak kamu, orang tahu kamu siapa. Oh, itu adalah Zahrin. Itu adalah Natasha. Itu adalah Shazana. Itu adalah Farzana.
itu adalah Afiq, itu adalah Adi, itu adalah Ashraf. So pastikan kamu bina, kamu tambah baik ciri-ciri ni untuk jadi seorang pemimpin yang unggul. Okey? Bukan kata-kata kalau kamu tak jadi pemimpin, kamu bakal jadi pemimpin, percayalah. Kamu bakal jadi pemimpin, kamu bakal jadi pemimpin dalam keluarga kamu. Kamu bakal jadi pemimpin dalam masyarakat kamu. Okey? So, untuk ilmu-ilmu yang kamu dapat pada hari ini, tolong perkembangkan, tolong hebahkan. Tapi yang paling utama sekali, kamu kena perbaiki diri kamu. Buat diri kamu dulu, baru kamu boleh buat kepada orang lain. Dan kamu kena pastikan apa yang kamu belajar ni, kamu kena buat. Contoh, diri kamu, penampilan kamu, kemasan diri kamu, pakaian kamu, masa kamu. Pemimpin tak boleh bangun pukul 6.30 Pemimpin kena bangun pukul 5. Kamu kena bangun sebelum orang lain bangun. Sebab apa? Kamu nak kena kejut orang lain. Itu pemimpin. Pemimpin kena pakai baju bersih sebelum kamu nak tegur orang lain pakai baju bersih ke tak. Pemimpin kena pakai stokin sebelum kamu nak tegur orang lain pakai stokin ke tak. Pemimpin kena jaga solat kalau nak tegur orang lain solat ke tak. Sebab tu kalau kamu tengok tangan kamu point at one to others, another four is come to you. Sebab tu kalau kamu nak point kesalahan pada orang lain, kamu tengok pada diri kita sendiri. Boleh? Boleh anak-anak semua? Boleh? InsyaAllah. Next. Boleh cikgu. Next. Next Afiq. Salah satu saya suka persona seorang pemimpin. Saya rasa dia seorang pemimpin walaupun dia bukan politician. She is Oprah Winfrey. Kalau kamu tengok sejarah dia, macam mana dia hidup sebagai seorang bekas mangsa seks bebas, mangsa seks di mana dia dipaksa melakukan tu atas sebab zaman dia dulu kan, zaman perang tu. Dia sangat kuat sampai dia boleh bina nama menjadi seorang personality TV. Sebab tu saya agak kagum dengan diri dia. Walaupun dia bukan Islam tapi saya kagum. Sebab apa ayat dia? Real integrity is doing the right thing. Awak buat perkara yang betul tetapi awak tahu tak ada siapa yang tahu yang awak tu tengah buat ataupun tidak. Awak tahu awak nak buat apa-apa, awak tahu benda tu betul. Awak jangan cakap, aku nak buat benda ni, tak perlu. Kalau awak rasa benda tu betul, buat. You have to do it before others know. Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody's going to know whether you did it or not. Itu quote oleh seorang personality bagi saya. Bagi saya dia seorang personality pemimpin. She is not a politician, but then she encourage others is awak akan ada seorang pemimpin atau personality yang menjadi sebagai satu kuat awak, sebagai satu punca awak, sebagai satu bukan kitab awak, sebagai satu benda awak tengok dia. Okey, kita boleh dapatkan jadikan dia sebagai satu panduan awak lah. Salah satu awak nak tahu pemimpin yang paling unggul dalam dunia yang Allah jadikan adalah Nabi Muhammad SAW. Itu adalah pemimpin yang paling unggul. Kalau awak nak jadi seorang pemimpin yang baik, banyak-banyaklah cari ilmu, gali ilmu macam mana nak jadi pemimpin macam Rasulullah SAW. Yang sangat bersederhana tetapi dikagumi oleh semua umat Islam. Juga yang bukan Islam. So untuk saya, itu saja daripada saya pada pagi ini. Terima kasih kerana mendengar. Terima kasih kerana meluangkan masa, tetapi kita tak habis lagi. Kita ada tugas untuk kamu. So sebelum tu boleh tak saya nak sesi sebenarnya. Sebelum tu boleh tak saya nak, sebenarnya saya dah terlepas. Sebenarnya saya nak tahu siapakah 20 orang yang berjaya, yang sangat berjaya ni untuk jadikan pemimpin ni. Bagi saya kamu sangat berjaya. Kamu dah berjaya sebenarnya 20 orang ni. Sebenarnya kamu dah berjaya. Dan kamu kalau kamu tak terpilih pun kamu kena ingat kamu akan berjaya masa dapat jadi pemimpin. So slot saya untuk tugasan kamu senang saja. Kamu kena sediakan satu poster kamu. Poster kamu, gambar kamu yang paling handsome, yang paling cantik, yang paling mempersonakan, yang menunjukkan personality kamu yang sangat gah. Dan kamu kena ada quote kamu. Quote ni macam ni lah, kamu tengok Oprah ada quote kan, kamu ada quote kamu. Quote kamu ni mana orang akan tengok.
Orang akan baca dan orang akan tengok, orang akan nilai, oh ayat dia. Jangan curi mana-mana kod, jangan pilih mana, sebab kod boleh curi kan. Pilihlah kod kamu. Kod saya adalah 3A. Kalau kamu tahu tentang diri saya, kod saya adalah 3A. Sekejap saya akan kongsikan kod saya. Stop share je. Tak, saya nak share. Saya stop share. Belum, not yet. Kod saya adalah 3 perkara, iaitu yang saya pegang kalau mana-mana saya pergi adalah akhlak, akidah, akhlak dan amanah. Sebab apa saya pegang pada 3 benda ni? Sebab saya percaya pada ketiga-tiga perkara ni. Saya percaya kepada 3-3 ni. Nak berjaya kena ada akidah. Akidah di mana kita berpandu kepada agama kita, Islam kita. Jaga akidah kita. Pegang Al-Quran kita. Perbanyakkan zikir kita. Yang kedua akhlak, jaga akhlak kita. Memang kita kena akui kita manusia, kita akan tersasar, kita akan terpesong sedikit. Tapi ambil jalan kita balik. Dan ketiga amanah. Kita buat tugas kita dengan penuh amanah. Setiap satu yang kita dapat tu kena percaya Allah bagi, Allah yang tentukan untuk kita jadi. Dan percayalah kamu 20 orang ni memang Allah tetapkan kamu adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Okay, dan kamu nak bawa diri kamu, mulai hari ini kamu tetapkan diri kamu, saya akan cuba jadi yang terbaik. Okay, slide last, Afiq. The last slide is what? Tak ada apa, cuma saya nak maklum kamu. Daripada Umar bin Khattab sendiri menyatakan suatu pengetahuan ilmu kalaupun tidak bermanfaat untuk dirimu, tidak akan membahayakan kamu. Contoh kalau kamu rasa ilmu yang kamu dapat hari ini kamu rasa sedikit dan tak ada apa-apa efek, jangan risau, takkan membahayakan kamu, tak ada yang mendaratkan kamu. Tapi insya-Allah dia akan memberi kesan kepada kamu. Okay, dan saya harap ilmu yang saya sampaikan, perkongsian ilmu pada hari ini, ambillah sedikit sebanyak dan saya pun ambil iktibar dan perkongsian apa yang saya cakap ni, saya harap saya boleh perbaiki diri saya dan dalam masa yang sama harap kamu pun boleh perbaiki diri kamu. Okey, so tugasan kamu tu sediakan poster kamu, buat kod kamu dan kamu perlu masukkan dalam Teams, dalam slot, kamu tengok dalam Teams ada slot 6 penampilan diri dan juga motivasi. Slot tu, okey, kamu masukkan dalam bahagian file. Kamu upload dalam bahagian file dan saya harap kamu boleh buat sebelum malam ni. Okey, sebelum pukul 11 malam ni. Okey, dan satu lagi sebab saya nak ambil benda tu, saya nak berkeluar. Paling cantik paling cantik. Saya nak yang paling cantik lah. Kalau pada perempuan tu nak make up je, tak ada masalah. Okey, make up je. Sebab kamu kena tahu poster kamu ni melambangkan diri kamu. Sangat-sangat melambangkan diri kamu. Boleh semua sekali? Boleh, cikgu. Okey, so okey, sebelum tu saya nak sebut nama Abrisam Abasi, Amar Haziq, Dia Nisrina, Hidayat Afiq, Muhammad Ashraf, Syah Amzar Haziq Amzar Haziq. Boleh on kamera, kita tengok gambar. Syahiran, Adik, Afiq, Azib Haras, Faris, Fauzul Azim, Zahrin, Alia Natasha, Auni Afrina, Farzana, Eliana Natasha, Nadirah, Nur Aini dan juga Nurin Khairina. Tahniah daripada pihak saya, daripada saya sendiri. So last kali saya minta tolong buat tugasan yang diberikan. Kalau tak saya akan cari kamu sampai dapat. Okay, macam biasa. So lastly, siapa ada soalan? Cikgu. Ya, saya. Kalau poster tu macam nak melambangkan diri kita.
Ya, poster melambangkan diri kita. Kamu boleh guna Canva, kamu boleh guna apa-apa. Yang melambangkan diri kita lah. Ya, bukan gambar orang lain, gambar kamu sendiri. Oh, okay. Gambar kamu sendiri. Bukan gambar orang lain, bukan gambar Korea apa semua. Kena tahu kalau pemimpin ni dia kena real, be real lah. Be real, so you be honest to others. Maksudnya kamu kena tahu diri kamu tu lah muka kamu dengan orang lain. Tak ada muka orang lain. Tak ada muka-muka Korea, tak ada muka-muka apa tu, apa? Macam mana? Macam tu kan? Tak ada. Diri kamu. Macam mana pemimpin? Kamu kena tahu nanti kamu akan tengok gambar kamu katakanlah kamu buat runyian kat sini kan, datang-datang sini kan. Cikgu kamu bubuh gambar kamu masa bilopi. Tak kelakar. So be real. Be professional. Be a leader. Untuk jadi pemimpin kamu kena ada dua. Adakah kamu dipimpin ataupun terpimpin? Sebab tu yang antara perkara-perkara yang saya tanya pada pelajar-pelajar kalau saya pergi Yale, saya akan tanya kamu. Adakah kamu seorang pemimpin yang dipimpin ataupun yang terpimpin? Yang dipimpin ni kamu akan diusung ke hulu kilit oleh seorang guru. Yang terpimpin adalah kamu cari ilmu kamu sendiri. Kamu seorang pemimpin, macam mana kamu cari diri kamu sendiri? Macam mana kamu nak cari ilmu? Sebab ilmu ni untuk dipimpin bukan senang Bukan senang. Asas kepimpinan ni banyak sangat asas kepimpinan kamu kena tahu. Cara-cara kepimpinan banyak sangat kamu tahu. Dan saya rasa kamu kena baca lah apa yang Cikgu Ustaz Razil letakkan, kamu baca. Sebab banyak sebenarnya. Okay? So soalan lagi, ada soalan lagi tak anak-anak? Ada tak yang tak masuk dalam ni hari ni? Semua masuk saya rasa kan? Apa lagi? Soalan? Syazlina Natasha, ramai semua Natasha kali ni. Syazlina Natasha, ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Zari ada soalan? Tak ada cikgu, okey. Okey, Afiq. So, terima kasih daripada saya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Itu daripada saya. Itu kongsian daripada saya. So, sebelum kita akhiri kita punya pertemuan pada pagi ini, boleh tak kita ambil gambar? Afiq, kita ambil gambar? Boleh. Boleh. Adik, gambar kamu, ni kamera kamu sengit adik? Adik elok je. Okey. Okey dah ya. Ya. Elok. Yang lain, Abrisam boleh on. Abrisam boleh on kamera. Ya nak ya. Saya ada. Tahulah merdeka, bukan baju merdeka terus. Tak, ya ada cikgu. Ya nak on. Ya ada. Ya on. Ya on ya. Ajak cikgu. On je. Anak-anak kesayangan Cikgu Zul. Anak saya Cikgu Zul. Oh. Cikgu Zul sihat ke? Cikgu Zul sangat sihat. Dia dah bela kucing sekarang ni. Bela kucing? Wish. Jangan siapa-siapa beritahu dia Saya dah beritahu dalam ni. Okey. So kita ambil gambar. Semua on. Ya buka dah. Okey. Okey. Afiq ambil gambar. Okey. Ya, siapa tutup kamera ni? Okey, semua buka. Okay, 1, 2, 3. Sekejap. Kita ambil sekali kejap. Saya send dalam grup dulu cikgu. Saya masih dalam grup. Nanti saya masukkan dalam, masukkan dalam chat ni kat apa saya nak masukkan dalam saya punya slot. Okey, sekejap. Sekali lagi Lagi sekali. Lagi 2 kali. 1 lagi bebas. Okey. 1, 2, 3. Sekejap. Cek je. Mana cek? Tak ada cek ke? Ada chat dekat tepi. Tak ada Awak masuk dalam tu, nanti saya masukkan. Okay, last bebas. Gaya bebas. Peace ke group ke, itulah. Ikutlah. Okay. Siapa nak buat gaya Korea ke? Okay. 1, 2, 3. Okay. Okey, terima kasih semua. So ingat tugasan kamu buat satu poster yang menarik, yang sangat menarik. Okey, yang menggambarkan diri kamu dah kena ada quote of
your code. Maksudnya kod kamu, kata-kata kamu. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Saya